Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam yang ke-17 Ramadan, kita sama-sama dapat menunaikan sembahyang Isyak berjemaah, Tarawih. Witir belum? Witir sekejap lagi ya. Besok cuti, malam ni tazkirah panjang sikit. Alah, panjang dah pula kan. Tension panjang-panjang kan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Jadi malam ni tajuk yang saya bawa malam ni ialah cabaran menghadapi pertengahan Ramadan. Cabaran. Baik, saya buka buku tu sekalian, nota tak hafal. Buka. Yang lain saya tengok tak buka buku kan. Saya buka. Nak cakap tak pandai, tengok buku. Baik tuan-tuan, perkara pertama penyebab tuan-tuan tengok daripada awal surau kita, surau lain, surau saya, tengok orang beramai, kita pun tak heran pun. Sampai sekarang pun kita tengok orang tu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Baik, apa cabaran dia? Punca utama dia tuan sekalian. Pertama sekali, ada mungkin sebagian orang meninggalkan sunnah ni. Di luar Ramadan orang tak buat sunnah ni, tak penting. Ramadan buat juga, sebab menganggap benda ni sunnah dalam Ramadan saja, tu silap. Atau punca kita sampai tarawih kita lemah tuan sekalian. Kita nak puasa Ramadan nak tenang, redha Allah, tak nak berat-berat. Apakah sunnah tuan sekalian? Contoh dah dengar sinhara, sahar. Sahara ni tuan sekalian bahagian akhir malam. Baik tuan-tuan, siapa kata orang yang sahur tak sahur sama? Salah. Salah. Dan orang yang bersahur, Nabi dah bagi jaminan, iaitu ada keberkatan. Keberkatan dia sampai tamat witir sembahyang pada malam tu. Bukan ketika buka, tak. Sampai habis sembahyang witir bersama imam, dia boleh sampai tahap tu Nabi sebut keberkatan tu. Baik. Dalam sahur, kesilapan saya dulu, saya main bantai sahur tanpa ikut panduan Nabi. Itu sebab lemah. Pergi kerja nak tidur, pergi kerja nak marah, pergi kerja bagi alasan, jadi kita susahlah, apalah, penat. Silap inilah dulu saya. Bukan tuan-tuan. Sebab kita sahur tak ikut panduan Nabi. Panduan Nabi apa? Zaid bin Sabit selepas sembahyang subuh dan pernah bersahur bersama Nabi. Tuan-tuan sekalian, Anas bin Malik tanya Zaid bin Sabit, waktu sahur kalian bila sebenarnya? Antara sahur dengan waktu subuh bila? Ini yang kita nak ambil panduan. Walaupun kita berada di luar Ramadan, kita kena bangun sahur. Sebab ada orang di luar Ramadan, dia puasa, dia tak sahur, tahu-tahu dah masuk subuh. Tak kisahlah. Jangan cakap tak kisah. Ni sunnah yang berharga. Baik, jawab Zaid bin Sabit, tuan-tuan sekalian, sekadar membaca ayat Quran 50 ayat. Tuan-tuan, 50 ayat, kalau kita baca bukan bacaan tadi. Bacaan tadi itu bacaan kaedah Tun Ame Yukis. Tu tadi. Dia baca laju kan. Baca dia 10 minit je. Tuan-tuan sekalian, 10 minit. Tak panjang. Kalau baca macam tu. Artinya kalau subuh pukul 6, sahur kita 5.50. 10 minit. Kan? Tetapi kalau kita baca kaedah tartil, tadi kaedah tajwid, bacaan laju tanpa menidakkan tajwid. Berdosa membaca tajwid menidak dengan tak ada tajwid, dosa. Baca laju tapi tak ada tajwid, itu berdosa, tak boleh. Maka kita ambil kaedah kedua, iaitu membaca secara tartil. Tartil bacaan biasa. Bila bacaan biasa tuan-tuan baca 50 ayat, dia boleh pergi menjangkau ke 20 minit ke 30 minit kalau bacaan tartil biasa.
Okey, maknanya kalau tuan-tuan sahur subuh pukul 6, sahur yang Nabi kata melewatkan sahur sunnah Nabi. Bila? 5.30. Ngam. Kalau subuh 5.40, 5.10 ngam. Itu namanya melewatkan sahur. Di situlah datangnya barakah dalam sahur kita. Tuan-tuan ingat, jangan kata sama je ustaz. Tak sama, jauh beza. Tuan-tuan sekalian, kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi makan apa sahur ni? Kena tahu juga. Kenapa Nabi sebut macam ni? Tuan-tuan nak ambil, tak ambil lain cerita. Saya sebut je. Baik, Nabi kata, jangan tinggalkan bangun di akhir malam ni, kalaupun dengan teguk air. Nabi sebut teguk air, tuan-tuan bangun 5.30, tak nak makan apa-apa, tuan-tuan teguk air sunnah. Zat, settle. Di situlah barakahnya. Ambil barakah Nabi SAW. Okey, habis tentang isu kenapa kita setiap tahun isunya kita jadi malas. Tuan-tuan sekalian, saya pun malas. Tuan-tuan saya tak pasti. Malas. Tuan-tuan kenapa jadi malas, tuan-tuan sekalian? Baik, isu kedua ialah kaitan buka puasa dengan hadir ke masjid sembahyang maghrib. Apa kaitannya? Apa kaitan, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tengok, orang sahur boleh datang sembahyang subuh. Tuan-tuan tengok dia punya beza jauh. Kenapa pula orang yang sahur boleh datang sembahyang subuh sampai 8 soft? Sungguh. Tuan-tuan tengok mana-mana surau, ramai. Termasuk wanita. Sahur barakah. Barakah macam mana? Kalau dah dapat barakah barakahnya sampai tuan-tuan boleh pergi sembahyang subuh. Tuan-tuan, ikut panduan Nabi, sudah pasti kita boleh datang maghrib berjemaah di surau yang terdekat dengan surau terdekat rumah tuan-tuan. Kita dah betul-betul lumus berpuasa, kita dah berzikir banyak. Bila kita iftar di rumah bersama keluarga, tak salah langsung. Sebab panduan Nabi, tuan-tuan sekalian, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ni panduan. Kenapa Nabi cakap macam ni? Sebab tak nak umat dia terlalai sampai tarawih. Baik, tuan-tuan, Anas bin Malik sebut Nabi memulakan iftar, kan? Ni panduan Nabi. Tuan-tuan nak ambil, tak ambil tak apa. Ini bukan wajibul gunnah, bukan. Ikut tuan-tuannya. Baik. Nabi akan memulakan buka dengan rutab. Apa rutab, tuan-tuan sekalian? Rutab ni ialah kurma basah yang lembik-lembik tu. Tetapi kata Anas bin Malik, bila tak ada rutab, tak ada. Kita tak ada rutab, tak ada dalam kamus hidup kita rutab tu tak apa benda, tak pernah dengar pun, tak apa. Maka Nabi akan buka dengan memulakan buka. Bukan bermakna tuan-tuan tak boleh makan nasi goreng dengan roti john, bukan. Memulakan dengan namanya tamar kering. Tamar kering, kurma yang kering. Maknanya yang bukan lembik-lembik tu. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila tak ada kedua-dua tu, option Nabi yang ketiga apa dia? Iaitu ni sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian, ketika nak buka, iaitu meneguk air. Air ni pula Nabi tak kata air apa pun. Air kosong boleh, air teh ke. Dan inilah punca kekuatan dalaman bila kita buka. Tu sebab tuan-tuan sekalian, kita tak nak salahkan orang, salahkan diri saya juga. Tuan-tuan sekalian, saya dulu buka kat rumah, sikit pun tak nak terdetik sembahyang maghrib berjemaah dekat surau yang terdekat. Yang datang imam pun tak datang. Sungguh, imam pun tak datang. Sebab dia buka makan lain cikang, tak larat. Tuan-tuan jaga baik. Tuan-tuan, kalau maghrib boleh bercakap kan, kenapalah kau subuh tak apalah kau ramai, aku maghrib ini orangnya. Tuan-tuan, kita tiap tahun tak ada perubahan. Satu soft aja. Satu soft tak jadi. Kita kalau boleh macam subuh lah. Lepas sahur kita boleh datang sembahyang subuh. Memang dia kata subuh berkat ustaz. Siapa kata maghrib tak berkat? Maghrib sembahyang pun berkat juga. Datanglah. Kan makan sikit, bukan tak boleh makan nasi, makan start motor. Jangan start kereta. Start kereta kita tak akan pergi. Kereta payah. Tuan-tuan sekalian, start motor datang. Tuan-tuan, ada lagi lebih kurang 13 Ramadan lagi, tuan-tuan sekalian. Okey, tu habis tentang buka puasa. Tuan-tuan, apa yang ketiga? Isu di mana kita solat tarawih ni, tuan-tuan sekalian. Maaf saya cerita sikit sebab tarawih. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena faham konsep tarawih ni, tuan-tuan sekalian.
Kena faham ya, saya pun kena faham juga konsep tarawih. Kalau tak faham konsep ni, baik sembahyang kat rumah tarawih ni. Kalau tuan-tuan ikut imam, kena faham konsep tarawih di surah tuan-tuan. Apa dah ni? Tak apa, besok cuti. Tuan-tuan, bila nama tarawih, tuan-tuan orang kata tak apa ustaz, sunat je. Itu kata orang, lantak dia lah tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, zaman Nabi buat 8 campur 3 11, Nabi baca panjang. Itu Nabi punya level, tak apa. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ambil sahabat Nabi yang namanya Umar Al-Khattab, tuan-tuan sekalian. Kita boleh buat 8, tak kisah. Kita takkan baca panjang, orang tak tahan. Baik. Zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan sekalian, dia tengok di Mekah, keliling Mekah tu orang sembahyang tarawih bersepah-sepah. Maka Umar Al-Khattab panggil kabinet dia bincang, macam mana nak buat ni? Orang sembahyang tarawih bersepah-sepah lah. Sejak mana kejap sana. Umar Al-Khattab waktu tu dia pemimpin besar, dia panggil lah kabinet dia bincang. Malam tu PM diumumkan, malam ni kita sembahyang tarawih center iaitu 20 rakaat campur 3, di mana ada imam yang kita lantik yang terbaik. Mana tuan-tuan sekalian, maknanya bila tiba tarawih, imam tempatan mesti direhatkan, kena lantik imam luar macam ni. Cantik kan? Maka Umar Al-Khattab, geng dekat Mekah, bila dia buat tarawih 4, dia akan tawaf selepas 4 7 kali tawaf. Panjang nak habis tarawih. Maka Malik bin Anas dengar Umar Al-Khattab sembahyang tarawih begitu panjang sebab tawaf 7 kali lepas 4. Maka Malik bin Anas dia buat 36 rakaat campur 3 39, panjang. Nak mengimbangi Umar Al-Khattab and the team sembahyang 20 campur 3. Baik, apa isu dia tuan sekalian? Isu dia, erti tarawih ialah, ni konsep yang sebenar, solat dengan penuh senang dan lapang hati. Itu konsepnya. Kalau kita sembahyang tarawih nak marah ya, saya kat rumah. Kalau rasa tak sedap kan, rasa tak ngam kan, tak ngam dengan imam kan, tak ngam, balik rumah lah. Dia mesti senang hati sembahyang tarawih tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh rasa imam ni bila pula nak bagi salam ni lambat sangat, tak senang hati. Bila imam nak rukuk ni panjang sangat baca. Seperti mana hari tu surau saya datang, yang Imam Syria yang nak datang surau tuan-tuan besok ke. Surau ni dah datang dah itu. 20 rakaat tuan-tuan, surau saya. Terkucil. Lepas 2 tu tuan-tuan sekalian, dia baca panjang. Nampak sudah panjang dia baca tuan-tuan sekalian. Baca panjang. Tuan-tuan, belakang ni sembang. Saya belakang. Weh, bau dua ni. Aduh, tak tahan lah. Lepas tu, habis 4, weh, bau 4 dah. Aduh, 8 kena caw weh. Belakang saya tu sembang. Tak tahan tuan-tuan sekalian. Tak tahan. Manusia tak tahan tuan-tuan sekalian. Tapi apa boleh buat? Tu kepentingan. Okey, imam dia mesti bijak lah tuan-tuan sekalian. Bijak supaya orang senang hati sembahyang tarawih. Saya sembahyang tarawih dekat satu tempat tuan-tuan sekalian, 8 rakaat habis pukul 10. Kan? Habis pukul 10. Maknanya dia baca pendek, tapi dibawa tone suara tinggi sampai habis suara tinggi. Dia ambil tone Awi Wing, tinggi sungguh. Dia ambil tone Dato' Awi kan. Ya Allah, saya kata ya Allah, imam ni suara dia tinggi. Bila habis makan tarawih, saya pergi jumpa imam tu dekat dalam bilik makan. Masa tu saya lepas tazkirah saya jumpa dia, imam yang mulia. Saya kata, imam ni makan apa ni? Dia kata, kenapa ustaz? Suara imam macam Awi Wing. Ya ke dia kata, suara tinggi. Tuan-tuan kan, kita sembahyang asyik terjaga je, buat dia suara wow, dia tinggi. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Suara dia, orang kejut. Dia bukan tone yang saya sebut tadi kan. Kalau tuan ambil ukis ni, dia slow sikit kan. Seumur hidup aku ini yang pertama, pintu hatiku diketuk oleh 2 wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau mungkin
Kita menoleh. Kena tun awiwing damai hati, terang sudah pun tuan sekalian. Tak tidur kita tuan sekalian. Kepentingan sembahyang tarawih. Last tuan sekalian. Inilah isu yang paling utama Ramadan. Inilah isu dia. Apa tuan agak-agak tuan? Isu di mana kita tak boleh nak baca Quran konsisten. Kita semua. Saya pun samalah. Tak lagak tuan sekalian. Katam lah. Jangan cakap suruh katam, susah nak katam kan. Yang bekerja-kerja ni tak lagak tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan tak nak katam pun tak apalah. Cuma saya pesan pada diri saya. Ustaz saya kata apa? Ingat. Tolong ingat, dia kata, kalau awak katam itu terbaik. Sebab tolong ingat, dalam Quran yang Allah turunkan ada 1,026,000 huruf. Baik, kalau kamu katam, kamu dapat manfaat yang banyak. Baik, tak katam pun tak apa. Cuma dia pesan, dalam Al-Quran ni kalau tuan-tuan Ramadan tak nak katam pun tak apa, tak nak tadarus pun tak apa. Sebab tadarus ni ada banyak tim yang laju, tim yang tak pun ada kan. Yang tak ni tim yang mengangkat. Ada tim dengan malaikat pun ada. Apa tim dengan malaikat? Dia mengaji sendiri. Malaikat tegur kan. Macam pakcik tu, dia masuk tim laju, yang tak pakcik tu akhirnya dia keluar, terpelanting keluar sebab dia baca merangkak. Maka dia kecil hati. Maka dia balik. Besok datang masuk tim B pun dia tak boleh pergi sebab dia tak dia baca merangkak. Akhirnya saya jumpa dia, pakcik kenapa? Pakcik tak dapat nak masuk tadarus lah. Kenapa pula? Pakcik ni merangkak. Pakcik baca sendirilah. Malaikat tegur. Oh, dahsyat. Saya kata dahsyat. Saya kata dahsyat dia. Malaikat tegur. Saya kata dahsyat apa? Tuan-tuan, ada 3 surah ni last. Tuan-tuan, saya sebut 3 surah ni. Kalau tuan-tuan tak nak khatam Quran tak apa. Kalau khatam in the best, in the world, kalau khatam dapat barakah lebih. Ada 3 surah. Tuan-tuan Ramadan ni lagi sikit nak habis, Malik karang, besok kita buka 3 surah ni, khatamkan 3 surah ni dulu, cukup lah. Pertama surah apa tuan sekalian? Saya sebut surah Al-Kahfi. Jangan skip makna. Tuan-tuan baca Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 110, tuan-tuan khatamkan Ramadan ni. Tuan-tuan baca makna, jangan skip makna sampai habis. Tuan-tuan baca, Masya Allah, hebat dia punya makna Allah Ta'ala bagi. Yang Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, maka terhindar daripada fitnah Dajjal. Nabi sebut tu, tuan-tuan tengok makna dulu dalam tu. Baik, apa surah yang kedua? Khatamkan surah yang kedua, bukan khatam baca je, khatam makna. Tuan-tuan, surah apa? Surah yang dibaca setiap malam, surah Tabarakalladzi. Jangan skip makna ayat 1 sampai 30, jangan skip. Tuan-tuan tengok makna ni tuan sekalian. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala createkan ayat dalam surah Tabarakalladzi di mana yang Nabi sebut terhindar daripada seksa kubur. Kenapa terhindar dari seksa kubur? Baca makna dia malam ni, khatamkan dulu. Tak khatam, itu tuan-tuan punya hal. Yang terakhir tuan sekalian, surah ni orang tak baca sangat. Orang tak baca sangat surah ni. Walaupun ramai yang baca, tapi tak semua orang highlightkan surah ni. Tuan-tuan sekalian, 97 ayat. Surah apa? Al-Waqi'ah. Baik, tuan-tuan baca Al-Waqi'ah, jangan baca makna saja. Baca idza waqa'atil waqi'ah ayat 1 sampai ayat 97. Tuan-tuan tengok makna dia. Tuan-tuan tengok, Masya Allah. Tuan-tuan, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata tidak apa-apa selama-lamanya atas muka bumi siapa yang beramal dengan ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, terima kasih kepada semua. Saya ucap terima kasih. Dan saya tadi tak parking motor dekat luar sana, saya parking dalam. Saya fobia parking kat luar motor tu. Sebab saya tak naik kereta. Parking motor tempat kereta, motor saya hilang. Kan? Di satu tempat saya pergi, saya parking motor dekat tempat penceramah. Saya penceramah pergi Tazkirah Ramadan, dekat parking kereta penceramah. Hilang motor saya. Kena angkat. Betul sekalian. Punya cikai motor aku tuan sekalian diangkat. Mana motor saya? Dia kata hilang. Tak mahu Ustaz. Ingat Ustaz naik kereta, saya naik motor. Motor Ustaz orang letak kat belakang masjid Ustaz.
Ya Allah, ustaz punya kunci handle kami angkat ustaz. Kami tak puas hati siapa yang parking dekat tempat penceramah. Aku punyalah. Ya Allah, ustaz pun tak cakap naik motor. Saya naik motor dah. Tu saya tak parking dekat tempat penceramah keluar tu. Nanti orang angkat motor saya, parking dalam. Tuan-tuan sekalian ingat, nanti saya datang, parking motor khas letak parking motor penceramah, buat yang baru. Barulah ngam cari-cari parking, mana parking motor ni? Ada tu dekat bawah bangsal tu. Sekalian, saya banyak. Semoga malam ni more terbaik, insya-Allah. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.